Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam bersama dengan saya Cik Bon. Dan Cik Yat di dalam Malam Chill-Chill. So, apa khabar anda hari ini? Cik Yat dan Cik Bon sentiasa mendoakan anda sekalian semua sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, insyaAllah. Di mana juga anda berada, sama ada dekat rumah ke ataupun dah merentas balik kampung ke. Seronok. Dah lama kan, mungkin kita dah lama tak berjumpa dengan ibu dan ayah kita, dan ini adalah masanya sebenarnya untuk kita kembali berjumpa dengan ibu dan ayah kita. Tapi apa-apa pun sebenarnya kita kena make sure sebelum kita balik, kita berada dalam keadaan yang sihat, kita tak ada apa-apa gejala, dan kita kalau terbaiknya sebenarnya kan sekarang ni dah ada yang self kit tu kan. So dan benda tu pun dah jadi murah. Daripada awal-awal dulu dia agak mahal, tapi sekarang ni dia agak murah lah kalau kata kita beli satu tu kan. So sebelum kita pulang ke kampung, so better sebenarnya kita buat self kit supaya dia adalah menjadi, orang kata langkah berhati-hati untuk keluarga kita yang tercinta yang kita akan jumpa tak lama lagi tu. Dan self kit tu dia macam rumit jugalah nak pakai. Dia terbaik kalau kata kita buat test dekat klinik lah, tapi dari segi harga tu dia lebih mahal sikit. Sebab minggu lepas office kami hari Sabtu tu quite pack. Kita terima kunjungan daripada empat grup yang datang untuk buat rumah tu, dan salah satu grup tu kita bersembang dengan dia sebab sebelum tu dia kena satu family dia kena COVID. Jadi dia cerita dia orang ada try pakai self kit tu, tapi bila mungkin cara penggunaan tu tak betul ke apa ke, dekat bila pakai yang self kit tu nampak macam negatif, tapi bila pergi dekat klinik positif. So yang terbaik sebenarnya kita, kalau kita nak lebih berhati-hati, kita pergi je lah klinik tu buat RTK yang cocok kat hidung tu je. Kalau kata cocok hidung dengan tekak tu dia agak mahal kan. So kita cocok dekat hidung dia, dan kita boleh balik ke kampung. Sebab kita dengar lagu balik kampung tu banyak kali dah. Balik kampung, lagu tu macam kita nak balik raya sebenarnya. Dan macam kami di Melaka dapat rasa perbezaan trafik tu, itu masih lagi dalam tempoh tengah weekdays pun dah nampak different. Sangat banyak kereta, and kita pun dapat maklum sebenarnya semalam sebenarnya ada a few lah yang beritahu dekat kita. Sebenarnya dia just nak balik je Melaka tu, bukannya nak pergi apa pun, nak pergi makan saja asam pedas, lepas tu balik dekat KL. Masya Allah. Punyalah rindunya dekat asam pedas tu. So dah dapat merentas negeri tu, pergi balik dekat Melaka, just nak makan asam pedas je. Lepas tu tengah malam tu terus balik je. So apa-apa pun Melaka expected dalam berapa? 45,000 kenderaan yang akan masuk hujung minggu ni. Kedah masih lagi lengang, Tol masih lagi lengang, belum lagi mungkin hujung minggu ni jugalah. So malam ni sebenarnya kita nak membincangkan lagi satu isu yang berkenaan dalam proses kita permulaan kita nak kita proses untuk sebelum bina rumah, lepas tu dalam proses kita binaan rumah, dan proses selepas binaan rumah. So malam ni kita nak bincang satu lagi isu yang selalunya berlaku selepas kita menduduki rumah tersebut, iaitu kita go kepada tajuk tandas berbau. Busuk. So malam ni kita nak bagi solution lah. Kita cara-cara nak hilangkan bau busuk dekat dalam tandas. So apa-apa pun macam biasa kami minta you all untuk sharekan perkongsian ni bersama dengan kenalan-kenalan anda, dan jangan lupa untuk join grup Telegram kami di Bina Pelan Impian. Dan juga orang kata apa, perkongsian malam ini ditaja oleh Flash Sale 10-10, di mana anda boleh dapatkan plan serendah RM49 sahaja. So kena grab cepat-cepat sebab flash sale ni hanya berlangsung sehingga 20 hari bulan 10 sahaja. Ataupun kita tawarkan kekosongan sebanyak 50 plan sahaja. So yang mana sampai dahululah. Okay.
So kita go balik kepada kita punya tajuk kita pada malam ini, iaitu bagaimana kita nak elakkan kejadian kita punya tandas kita bau busuk ni. Tapi sebelum tu kita nak menceritakan dulu isu-isu yang berkait dengan tanah busuk ni, macam mana dia boleh terjadi, dan keadaan yang sangat tak menyenangkan bila kita masuk dalam tandas kita bau sangat busuk ni. Kalau kata kita saja, family kita saja, okey jugalah, maybe kan benda tu tak tersebar, tak diketahui oleh umum. Tapi kalau kata nak pula masa sekarang ni dah dibuka. Dah boleh merentas negeri ni. Jadi ramailah sanak saudara yang akan datang pulang dan berjumpa, kadang-kadang pergi datang melawat kita tu. So bagaimana keadaannya kalau tandas kita berbau busuk? Of course lah, kalau orang datang dekat rumah kita, first yang dia akan cari apa tau? Boleh tumpang toilet tak? Dia nak pakai toilet dekat RNR tu orang ramai, dia pun risau juga. So bila sampai je, first thing first, apa yang dia minta adalah boleh tumpang toilet ke tak. So bagaimana kalau keadaan tetamu kita datang tapi toilet kita berbau busuk? Of course lah kita akan rasa sangat malu. Takkanlah kita nak halangan dia kan, tak boleh guna toilet lah. Macam mana keadaannya kalau kata kita cakap dengan adik kita ke, dengan kakak kita ke, even kalau kata mak kita datang melawat pun, mak jangan guna toilet mak. Apa perasaan mak kita kalau kita tak benarkan dia menggunakan toilet rumah kita? Takut orang kata apa, toilet tu dia summarize, dia menggambarkan kepribadian owner tu kan. Tapi sebenarnya kadang-kadang benda tu berlaku pun kadang-kadang di luar jangkaan kita kan. Tapi kita sendiri akan rasa malu bila orang menggunakan toilet kita dan toilet kita tu berbau busuk. Sebab selalunya bila orang kata orang kan selalu judge a book by its cover kan. So maknanya kalau kata tandas kita tu berbau, first thing first orang cakap orang ni mesti kata pengotor. Itu je. Dia tak fikir benda lain yang berlaku tu. Tapi dia fikir yang kata, pengotor lah orang ni. Ataupun pengotor lah dia ni. Ataupun kalau kata macam sekarang, orang pakai pintu toilet yang bifold ataupun yang swing tu kan, dia boleh letakkan stiker kan. So bila anda boleh letakkan ayat-ayat sebelum nak masuk tu, don't judge book by its cover kan, boleh letak kat situ. Okay, so kita go kepada point kita yang nombor 1, bagaimana kita nak elak sebenarnya keadaan busuk dalam toilet tu. Sebab sometimes memang akan berlakunya busuk di dalam toilet tu. Okay, so macam mana benda ni kalau kita perasan? Okay, cara pertama adalah dengan memastikan pengaliran udara yang baik. Macam mana nak buat macam tu? Kalau kata biasa dekat rumah, kalau kita perasan toilet, orang buatkan tingkap. Dekat toilet orang buatkan tingkap. Tapi kalau kata macam kita pergi hotel kan, keliling dia sometimes ada yang keliling dia tak ada tingkap. Dia buat macam mana? Especially ada orang terlepak dia punya tatah lah. Aduh, kalau lah kata dia bawa lepak dengan toilet yang tak ada tingkap, pengaliran yang sangat tak bagus, walaupun dah 15 minit, bau tu masih lagi melekat di dalam bilik air kita tu. Yalah. Nak apa dia pula makan ikan mati. Ataupun lagi satu, dia makan petai. Bayangkan anda kalau kata orang yang sebelum tu makan petai kan, dia punya bau tu mau tahu bau petai tu macam mana kan. So kalau kata pengudaraan tu tidak bagus, walaupun dalam masa 15 minit pun bau tu masih ada lagi. So bagaimana caranya adalah, yang pertama memang kena ada tingkap lah dekat toilet tu. Betul. Tapi kalau kata toilet tu berada di tengah-tengah rumah ataupun especially macam hotel kan, kalau kita perasan kan, apa yang dia di dalam toilet yang perlu kita ada adalah kita perlu ada exhaust fan yang tarik sedut udara yang di dalam kawasan kita punya toilet tu untuk mengurangkan bau dekat dalam tu. Betul. So kalau kata tingkap saja pada anda tak mencukupi, anda boleh juga buat pintu sliding. Pintu sliding
macam kami buat pintu sliding dekat toilet. Bila kita punya toilet tu, dia bukaan makin besar, bukaan tu makin cepatlah sebenarnya bau yang kita unexpected tu hilang di dalam toilet kita tu. Bila mana kita punya bukaan tu besar. Mungkin kalau kata rumah kita tu dia menghadap jalan ke apa kan, kalau besar-besar sangat mungkin kita segan. So apa yang kita perlu lakukan adalah di depan toilet tu, kalau kata kita nak buat besar, dia ada shaded lagi satu. Betul. Maknanya ada lagi satu macam penghadang lah dekat depan kita punya tingkap yang besar tu, supaya kita boleh sebenarnya menikmati udara pengaliran yang bagus di dalam toilet. Betul. So orang kata pasang exhaust fan, extraction fan tu, dia ada, kalau kata extraction fan tu dia ada jenis yang dia ada tempat sedut saja dan dia tak ada tempat buang. Ada yang dia jual satu set, maksudnya dia jenis sedut dan juga ada saluran dan juga ada tempat buang. Contoh macam mana kalau anda nak faham, macam contoh hood untuk masak tu, dia ada tempat sedut, dia ada saluran dan juga tempat buang. So it depend macam you nak pakai macam mana. Kalau just sak saja, buang ke atas ceiling pun tak ada masalah. Dia tengoklah sebenarnya kalau ceiling rumah kita, maknanya bumbung tu tinggi. So kalau kata kita nak buang dia dekat dalam bumbung atas tu, dia tak ada masalah. Tapi kalau kita punya bumbung tu agak shallow, maknanya rendah, so better kita buang keluar rumah lah. So maksudnya dia satu set. Dia ada dia punya fan untuk sak tu. Lepas tu dia ada enjin dia. Lepas tu dia jual juga dengan tempat luar, outlet dia tu. So kalau dia ada lagi satu yang exhaust fan. Kalau exhaust fan dia sekadar sedut saja dan dia buang dekat atas atap. Dia ada dua jenis lah. Okay, so itu adalah kita punya cara yang pertama, bagaimana kita nak elakkan bau busuk di dalam tandas rumah kita. Betul. So kita go kepada cara yang kedua, bagaimana kita nak elak tandas kita berbau busuk, ialah janganlah gantung baju-baju dekat dalam tu yang dah berbau-bau tu. Dan juga tuala. Cik ya, mana tak tahan kalau gantung baju basah-basah, lepas tu kawasan dia punya pengudaraan dia tak bagus, sangat rasa macam hapak. Okey. Dan orang kata apa, nombor 2 tu, jangan gantung tuala tu pun sebab apa? Kalau kata kita gantung tuala dekat dalam toilet, tuala tu actually dia lambat nak kering. So tuala tu kena gantung dekat luar. Sebab apa tau, bila dalam keadaan berhapak ni, satu memang kita bau busuk lah. Yang kedua, dia ada bakteria dekat dalam tu. So that's why kadang-kadang kalau kita berada di tempat hapak yang terlalu lama, sometimes kita akan batuk, sometimes kita akan mula sesama disebabkan oleh ada bakteria-bakteria yang sebenarnya memang kita tak nampak bakteria tu, tapi dia udara kita tu ada konten bakteria dekat dalam tu disebabkan bau hapak tu. Okay, nak pula tak ada exhaust fan, jadi benda tu circulate lah. Macam kita hidup yang filter kita punya hidung tu je, yang kita punya tu kan, di hidung tu je dia filter. Tapi lama-lama dia terlepas juga masuk dekat paru-paru kita tu. So sangat bahaya sebenarnya. Okay, dan bagi anda yang kalau kata ada alas kaki tu pun kena selalu tukar. Kena selalu tukar. Janganlah basah biarkan dekat situ. Tapi kalau kata toilet tu besar lah, dia ada alas kaki tu. Tapi kalau kata toilet tu kecil, jarang lah orang letak jarang orang letak alas kaki di dalam toilet ni. Tapi selalunya apa yang orang buat kan, dia ada letak yang macam alas yang supaya macam anti-slip tu. Dan dia macam berlubang-lubang, tapi kalau kita perasan sebenarnya dia memerangkap juga kotoran dekat belah bawah tu. Jadi kalau kata kita tak cuci selalu sebenarnya dekat dalam yang tempat alas yang kita letak kaki dekat sepanjang kita punya bilik air tu, yang tu nanti itu yang akan mengeluarkan bau yang busuk tu sebenarnya. Air tu kan, sebab kadang-kadang air tu tak boleh nak pergi semua. So ada perangkap-perangkap air dekat dalam tu, and bila air tu tak dapat nak mengalir dengan lancar masuk kat dalam kita punya floor trap kita tu, itu yang menyebabkan kita punya tandas kita bau busuk, sebab air tu dah mula bau busuk. Okay. So next, macam mana nak buat lagi? Poin nombor 3 adalah dengan selalu memastikan tong sampah kita
selalu kosong. Oh, ini kalau orang letak tong sampah dalam bilik air lah. Betul. Ada juga ada orang yang letak tong sampah dalam bilik air. Tapi tak semua orang letak tong sampah dalam bilik air. Selalunya orang akan letak tong sampah ni jalan nak masuk bilik air. Tapi dalam bilik air, kalau kata bilik air dia ni besar, ada bahagian mungkin ada tempat dia punya vanity top tu, yang tempat basin tu kan. Barulah dia punya shower kan. Mungkin dekat bawah tu dia letak macam tong sampah kecil. Yalah, dia cuci muka, dia pakai tisu tu, dia buang di situ ke. Kan kadang orang perempuan kan kapas-kapas kan banyak kan. Kadang balik kerja, make up terpenuh, mungkin kita nak mencuci muka kita tu, kita dah prepare dah kita punya kapas-kapas kat situ. So kita dah standby dah, sebab kita malas nanti kan kalau kita buang letak situ kan kita terlupa kan. So that's why kita letak tong sampah dekat situ. Tapi tong sampah tu kenalah selalu dikosongkan. Janganlah dibiarkan dekat dalam tu sampai penuh. Sampai kadang kita pun tak perasan anak kita buang makanan dekat dalam tu. Ataupun takut buatnya dibuang pampers kat dalam tu. Yang ada poops, tu kan, tu lagilah tak tahan tu. So kenalah selalu membersih-bersihkan, especially bila anak kita ni dah ada poops kat situ kan. So better kita buanglah terus sampah dekat dalam tu. Alright, okay. So itu tips nombor 3. Okay, nombor 4 pula. Nombor 4, macam mana untuk tip kita untuk kurangkan busuk dekat dalam toilet tu adalah dengan kita cuba buatkan cara untuk toilet tu dapat masuk cahaya matahari. Itu yang kami mention pada tips yang pertama tadilah. Maknanya kita besarkan dia punya tingkap dia tu. Opening. So kalau opening kata tingkap tu pun, kalau kata ada tingkap tu, tapi kena make sure buka lah, so that cahaya matahari tu masuk. Sebab cahaya matahari tu dia bunuh kuman dan bakteria. Okay. So dan kalau kata cahaya matahari boleh masuk, kemudaraan tu pun okey. Betul tu. So terpulang dekat kita, tapi jangan tutup lah selalu. Macam kadang-kadang kan orang malah nak buka yang dia punya tingkat tandas tu kan. Menyebabkan kadang-kadang cahaya pun tak masuk, udara pun tak masuk. And bila kita masuk bilik air kita tu kan, kita akan bau macam kepam sangat bilik air kita tu. So sekali-sekala, ataupun kalau kata at least satu hari satu kali lah kita buka supaya satu, cahaya matahari tu masuk, dan kedua kita nak pengudaraan tu mengalir dengan bagus dekat dalam kita punya bilik air. So tak adalah kita rasa berkuap kat dalam bilik air tu. Betul. Kita mandi tapi berpeluh. Pernah tak jadi macam tu? Mandi tapi berpeluh. Rasanya banyak sangat keadaan ni berlaku sebenarnya. Mandi tapi berpeluh. Itu adalah disebabkan keadaan apa tau? Keadaan pengaliran udara yang sangat tak bagus dan pencahayaan yang sangat tak bagus sebenarnya. So macam mana nak spot benda tu bila ada orang keluar dan kita masuk toilet tu? Rasa macam berkuap gila. Kadang-kadang kita punya cermin kita tu pun meruap macam tu. So better kita buka dulu, lepas tu kita bagi udara tu masuk, alir dulu apa semua, dan barulah kita gunakan. Kalau tidak, dia mandi tapi kita berpeluh, tu yang tak tahan tu. Dah mandi, kita nak mandi ni sebab kita nak hilangkan peluh di badan kita, tapi bila kita mandi tapi kita berpeluh, jadi macam tak selesa. Sebab benda ni, pengalaman ni jadi juga dekat Cik Iyat sebelum ni sebenarnya. Bila toilet kita tu macam dia terkurung, and tak ada pengudaraan dekat situ, and bila mandi tu, dia lepas mandi tu kan, belum lagi ambil towel nak lap kan, dah berpeluh-peluh. Cik kata, aduh dah berpeluh-peluh, dah melekit-lekit lah pula, macam tak selesa sangat. Kita dah mandi, dah wangi, tapi kita berpeluh. So cara yang terbaik adalah kita memang pengudaraan pada toilet tu kena bagus, dan pencahayaannya pun kena bagus juga. Dia bukan hanya rumah saja, pencahayaan dan pengudaraannya bagus, dalam tandas pun kena ada pengudaraan dan pencahayaan yang bagus. Hai Cik Hikmah, terima kasih kerana bersama dengan live kami pada malam ini. Thank you sebab malam ni ramai sebenarnya yang menonton live bersama dengan kami sebenarnya, and stay sampai ke kita punya point yang nombor 4 ni.
So terima kasih kepada anda yang sebenarnya masih lagi bersama-sama dengan kami sehingga ke tips yang nombor 4 ni. Tapi apa pun sebelum kita proceed kepada tips kita yang terakhir, kita just nak mention sebenarnya Flash Sale 10-10 masih lagi berlangsung sehingga 20 hari bulan 10. So di mana apa yang kita tawarkan adalah plan lantai secara customized dengan harga RM49 sahaja. So grab cepat-cepat sebab harga ni kita akan back to the normal. Harga normal kita adalah RM299. So kena grab cepat-cepat dapatkan RM49 sahaja. Kena grab cepat-cepat. Okay. So last point terakhir, tip terakhir macam mana nak mengurangkan atau mengelakkan tandas anda berbau adalah dengan cara menggunakan essential oil. Essential oil ni ada macam-macam. Ada essential oil sekadar macam kita letakkan minyak sahaja. Ada essential oil yang kita boleh bakar dan ada dia punya asap dia keluar dan dia akan terus tersebar dekat dalam toilet kita tu. Ada pula yang macam glitz tu. Yang macam pewangi tu kan, yang kita letak dekat dalam bilik air tu kan. So bilik air kita tu akan bau wangi. And lagi satu, yang jenis yang macam ada apa tu? Timer. Yang ada timer. Sekejap dalam 5 minit dia pancut. Lepas tu 5 minit lagi setting tu kita boleh ikut kita lah, kita nak berapa dia punya cepat dia tu. Okay. Kalau yang untuk kami sharekan malam ni menggunakan essential oil, dia punya cara dia masukkan 2 cawan air, 1 sudu cuka putih, 1 sudu soda penaik, baking powder penaik. Ya kot. Cik Okay, dan 10 titik essential oil seperti eucalyptus, citrus atau lavender dalam botol spray. Lepas tu kita spray lah. Tapi penat lah macam tu. Cik rasa kalau kita guna yang macam timer tu lagi bagus. Yalah. Bila masa kita nak pergi pancut, kejap nak pancut. Betul tak? So nak memudahkan hidup kita, belilah yang benda yang ada timer tu. Maknanya kalau kita set, maknanya benda tu akan habis dalam masa sebulan. Jadi toilet kita bila kita masuk je, wanginya lah toilet kita, bestnya lah bau toilet kita. And lagi satu, rasanya ni tips tambahan. Bonus. Tips tambahan. Apa yang kita perlu lakukan adalah kita kena bersihkan toilet kita selalu. Cuci toilet tu. Betul, sebab kalau kata tile tu dia selalu lekat macam berlumut. Kalau lumut tu dah kronik sangat lah. Tapi prior tu lumut tu kalau kita sentar tu kan dia dekat macam merah kata. Dia punya macam air karat ke tak tahulah macam mana kan. Dekat kita punya dinding toilet kita tu. Kalau dapur kita pakai filter kan, water filter tu. Kalau kata toilet tu kan kita nak pakai air penapis kowe pula kan. So kena selalulah bersihkan kita punya toilet. And lagi satu kena bersihkan apa tau, kita punya, kalau kata kita punya floor trap kita tu, dia ada trap dia dekat dalam tu. Itu pun selalu kita kena bersihkan juga sebab sometimes rambut-rambut kita ni akan terperangkap dekat dalam tu. And kalau kita tak membersihkan sebenarnya, sebab dia ada lagi satu trap, ada air dekat dalam tu. So kalau kita tak buang air tu lah yang sebenarnya bau busuk. Betul. Dan prior kepada those yang nak buat rumah, untuk floor trap, untuk lantai tu boleh pakai gali trap lah. Jangan pakai yang biasa. Sebab gali trap dia ada contain air, jadi bau tu dia tak boleh datang balik. Tapi ni untuk kalau kata kadang-kadang orang tanya yang daripada mangkuk jamban ni. Kadang-kadang kan bau daripada kita punya septik tu kan kadang-kadang dia macam sometimes dia akan berbau. Dia akan masuk dekat dalam bilik air kita tu. So apa yang kita perlu lakukan adalah pertama sebenarnya dia cara yang betul adalah sometimes kita ada macam paip angin tu. Tapi sekarang sebab WC sekarang dia punya cara dia punya design dia
membantu sebenarnya bau tu tak melepasi. Sebab kalau kita perasan WC sekarang ni, WC tu ada dalam mangkuk jamban. So dalam mangkuk jamban tu dia punya shallow pipe tu dia akan bentuk Lengkung. dia bentuk lengkung macam tu. So fungsi lengkung tu adalah sebenarnya bawah lengkung tu dia ada air dekat situ. So maknanya nanti kalau ada wap busuk, dia nak melalui dekat lubang tu, dia tak akan lalu sebab ada air dekat situ. Dia tak boleh melepasi sebenarnya bau busuk dalam air tersebut. So that's why lah design untuk water closet ataupun kita punya mangkuk jamban kita tu, dia perlukan sebenarnya ada P-trap yang macam tu. Kita tak boleh terus yang pakai yang macam band terus masuk dalam bilik air, dalam kita punya manhole. For sure lah. For sure memang bau busuk tu memang akan go through lah kita punya lubang jamban, and bila kita masuk kita akan bau macam septic kita punya toilet tu. Okay. So dan selain daripada tu juga kalau kita nak pakai macam contoh benda yang boleh serap bau macam arang, kadang-kadang orang letak dekat dalam peti sejuk je kan. Kadang-kadang orang letak arang, kadang-kadang ada orang letak apa tu, mengerampai. Apa tu? Rampai ricih tu kan. So kadang orang letak bau tu macam tu. Sama je sebenarnya, apa saja yang boleh membaukan wangi kat toilet kita, tak kisahlah kita letak essential oil ke, kita letak rampai ke, kita spraykan ke, kalau kita rajin lah nak spray tu kan. Tak kisah, asalkan toilet kita tu bau wangi. Bila kita mandi tu kan rasa macam syok sangat bila toilet kita tu bau wangi. Dan kalau anda boleh buat mini garden dekat sebelah tepi toilet anda lagi bagus. Boleh dapat udara segar. Sangat best sebab itu kami punya cita-cita dan impian tu tercapai sebenarnya. So bila kita dah buat sekali benda tu, so next time memang tak nak miss benda tu. Itu requirement. Maknanya kalau lepas ni kami nak bina rumah yang lain untuk kami, toilet kami mesti ada garden kecil dekat dalam. Sebab apa? Kami nak tingkap dalam toilet tu besar. Bila toilet kita ni ada tingkap yang besar, dia sangat selesa sebenarnya. Bila kita mandi, kita buka tingkap tu kan, dia rasa macam seronok. Pintu sliding. Dia bukannya tingkap yang kita buka yang casement tu. Kita slidekan dia tu kan. So kita dapatkan sebenarnya udara yang sangat bagus kat situ. Bila kita mandi, kita akan rasa macam kita mandi dekat tepi orang kata kat tepi sungai ke, macam sambil-sambil kita rasa udara tu tiba-tiba angin sepa-sepa bahasa lalu tu, especially kalau mandi subuh. So ada mini nursery lah dekat tepi kita punya toilet, and then ada open sky dekat situ. So udara dia tu segar. Anda cuba kalau kata ada ruang yang besar, boleh allocate, boleh buat macam tu. Okay, kita dah habis dah sebenarnya 5 tips untuk elak bau tandas yang berbau busuk, dan beberapa tips tambahan lagi yang kami bagi bagaimana nak elakkan kejadian busuk tu berlaku di dalam tandas anda. So kita dah berada di penghujung live kita pada malam ini. So jangan lupa sebenarnya join grup Telegram kami di banner Plan Impian. And lagi satu, jangan lupa untuk grab cepat-cepat flash sale 10-10 yang masih lagi berlangsung sehingga 20.10 sahaja, dan kita hanya mengambil 50 plan yang pertama sahaja. So grab cepat-cepat dengan harga RM49 so jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami Farah Bina. Kami baru masukkan testimoni Puan Alin, rumah dia yang saya rasa walaupun tak terlalu besar dia punya build up, tapi dia punya bila orang pandang tu seni dia tu orang ingat rumah tu besar betul, tapi disebabkan apa, design dia tu lah. Rasanya design tu. Dan sebenarnya ini bukannya datang idea tu, dia punya inspirasi tu bukan hanya daripada Farhabina saja. Ini adalah kerjasama di antara klien dan Farhabina. Farhabina hanya membantu untuk merealisasikan impian klien-klien Farhabina saja. Anda kena, maksudnya komunikasi itu two way. Bagus macam mana? Macam last week hari Sabtu tu, among klien yang datang tu,
dia siap bawa satu family dia. Dia betul. datang daripada Selangor, anak dia datang daripada Johor. daripada Johor, semua berkumpul dekat office Farhabina, semua bagi feedback, input masing-masing. Kita ambil, and then yang mana kita sempat ubah, kita ubah immediately. Jadi maksudnya dia dapat rumah yang everyone dapat bagi input lah. Maknanya satisfaction tu bukan hanya kepada ibunya saja, satisfaction tu pun jatuh kepada anak-anak dia juga. So sebab masing-masing pun memberi dia punya input dia dekat dalam idea dalam membina rumah impian mereka. So bagaimana kalau anda pun dapat juga sebenarnya merealisasikan impian anda berdasarkan apa yang anda impikan, bukan orang lain yang mengimpikan. Okey, itu saja daripada Cik Yap malam ni. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi esok malam. Dan Cik Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.